Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Kita sambung kitab Al-Fawzul Kabir, nota 23. Kita ni masih lagi dalam fasal yang kelima, iaitu masih lagi termasuk di bawah bab mutasyabih, mana ada keserupaan. Satu susunan ayat tu ada andaian lebih daripada satu makna. Dan sebahagian daripada mutasyabihat ini, bahagian tajuk yang kita tengok dalam nota ni, tajuk kinayah, isti'arah, tamthiliyah, ta'rib dan majaz akli. Ni kira-kira penutup lah kepada bab bab yang kedua. Bab yang kedua tu khusus berkenaan dengan sebab-sebab kesukaran untuk memahami nazam Al-Quran. Nanti dalam bab yang ketiga ni kita akan tengok bab berkenaan dengan keindahan susunan Al-Quran. Kalau ini sebab-sebab kesukaran untuk memahami susunan Al-Quran, nazam Al-Quran kepada kita ni orang kemudian. Jadi kinayah. Kinayah ni, wal kinayatu hiya an yuthbita hukman min al-ahkam wa la yaqsuda bihi thubuta dhalika al-amra bi'ainih, bal yaqsudu an yantaqila dhihna al-mukhatab ila lazimihi biluzumin adiyyin aw aqliyyin kama yufham ma'na kathratil diyafah min qawlihim azimur ramad wa yufhamu ma'na sakhawah min qawlihi ta'ala bal yadahu mabsutatan. Ini bab kinayah. Kinayah ni maknanya kita nak terjemah ke bahasa Melayu lagu apa mana bahasa Melayu dipanggil kiasan. Bahasa berlapik. Ada makna ia tersirat di sebalik yang tersurat. Kinayah, dia ada double meaning lah. Itu mensabitkan, iaitu Allah Allah mensabitkan salah satu hukum dan tidak dimaksudkan dengannya itu sabitnya perkara yang tersebut itu sendiri. Maknanya Allah SWT menyebut satu hukum, satu perkara. Hukum di sini dengan maksud satu pernyataan. Satu pernyataan dan tidak dimaksudkan dengan sabitnya perkara itu sendiri. Maknanya bukan nak menyatakan benda itu sendiri yang menjadi fokus utama, tetapi benda lain. Bahkan maksud sebenarnya ialah fikiran mukhatab, supaya mukhatab itu maknanya kita yang membaca Al-Quran ataupun orang yang ditujukan kalam itu, mana ayat itu ditujukan kepada siapa. Jadi fikiran mukhatab tu berpindah dari hukum itu kepada perkara yang mesti baginya. Mana perkara yang sebut benda tu mesti kita faham satu benda yang lain. Itu dipanggil luzum, kemestian. Sama ada kemestian itu pada adat atau akal. Seperti perkataan azimur ramad, banyak abu, yang menunjukkan kepada banyak tetamu yang singgah dan difahami darinya itu sifat pemurah dan dermawan. Tinggal tu difahami darinya sifat pemurah. Kita tengok nota 451. Kinayah ni termasuk dalam bahagian mutasyabihat nisbiyah. Mutasyabihat nisbiyah ni merujuk kepada benda tu sama-sama kepada setengah orang. Setengah orang bagi dia tak ada masalah.
Macam kita lah, kita kata curi tulang. Curi tulang. Dah. Benda tu kepada orang yang dengar, dia faham dah maksud curi tulang ni. Dah. Malah. Malah. Ringan tulang. Rajin. Maknanya dia tu cepat bergerak. Tak ada orang suruh dia buat dah. Tu kita, bila kita biasa dengar percakapan orang kata ringan tulang, maknanya orang yang rajin. Jadi tidak menjadi keliru kepada kita. Jadi ayat-ayat berkenaan ayat-ayat yang menggunakan cara uslub kinayah ni, maknanya kepada setengah orang dia adalah mutasyabihat, kepada setengah orang lain tidak mutasyabihat. Itu suatu susunan ayat yang mengandungi dua makna. Yang pertama, yang zahir tidak dimaksudkan, dan yang kedua, makna kedua itu tersembunyi dan itu yang dikehendaki. Jadi nak cerita yang dikehendaki adalah makna yang kedua tu, makna yang tersembunyi, makna yang tidak disebut. Jadi makna yang dikehendaki itu difahami berdasarkan kepada kaedah lazim. Lazim ni dalam bahasa Arab ataupun dalam bab ilmu mantik, lazim ni bila kita sebut satu perkara, dia mari selalu benda satu lagi. Kalau kita kata suami, dia mari lalu isteri. Kalau kita kata anak, mesti ada bapa. Kalau kita kata bapa, mesti ada anak. Kalau kita kata gapo, kita kata cuti, ada cuti perayaan, mari gapo terintah pada kita. Dia akan marilah benda hak lazim bagi dia. Jadi makna tu yang mesti baginya. 452 mensabitkan hukum itu sendiri tidaklah dimaksudkan. Bahkan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang lazim atau mesti baginya. Jadi lazim ni sama ada lazim pada adat ataupun pada akal. Seperti lazimnya kepanasan bagi api. Mana kita kata jangan main tu api, maknanya panah, maknanya terbakar. Lazim bagi api itu panah, kemudian terbakar. Lazim ibadat kepada Allah bagi tauhid. Maknanya kalau sebut ibadat, maknanya tauhid. Macam kita belajar tauhid lah. Tauhid ni kita belajar tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, mensabitkan bagi Allah Ta'ala sifat-sifat yang sempurna. Allah Ta'ala mentadbir, Allah Ta'ala mencipta, mentadbir, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menyempitkan rezeki. Jadi lazim daripada tauhid rububiyah ni mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala adalah ibadat. Ibadat, yang ini tauhid uluhiyah. Maknanya bila kita kenal Allah Ta'ala, maka ibadatlah pada dia. Jadi tidak kata setakat kenal Allah Ta'ala, lepas tu duduk dia. Dia kena mesti daripada kenal ma'rifatullah tadi, dia kena serta dengan ibadat kepada Allah. Jadi lazim pada adat, maknanya kalau kita kata adat ni ke apa? Kalau kata musim-musim ni ke berangin tak? Orang kata air hulu nak turun. Tu panggil lazim kepada angin. Ya sejuk pagi-pagi petang-petang tu macam ni. Air hulu nak turun darat. Itu lazim pada adat. Kalau kata lazim pada akal tu seperti panas bagi api, dah. Lazim ibadat kepada Allah bagi tauhid ni, maknanya lazim pada syarak lah. Pada syarak. Seperti azimur ramak, banyak abu. Selonggok abu ada di rumah dia. Maksud dia apa? Maksudnya dia sentiasa menerima kunjungan tetamu yang singgah di rumahnya dan menyediakan hidangan yang istimewa untuk mereka seperti disembelih dan dipanggang anak lembu atau kambing. Sebagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim dalam surah Az-Zariyat ayat 24-27. Maknanya biasanya disebutkan kepada orang Arab ni azimur ramat, mana dia dermawan, maksud dia. Maknanya orang pergi rumah dia tu sembelih kambing lalu. Jadi kambing tu bila sembelih dia bakar. Jadi bila bakar itulah ada abu tu. Itu maksud dia banyak abu rumah dia
Bukan kata dia bakar sapah ke bahin nebal pokok, tidak. Maksudnya kayu-kayu telah dibakar untuk memanggang anak lembu ke ataupun kambing. Itu maksud dia, maknanya pemurah. Macam dikatakan juga seseorang itu tawilun nijad. Orang itu panjang sarung pedal dia. Maksud sarung pedal panjang ni makna dia tinggi molek. Maknanya pedal yang dia pegang tu panjang sesuai dengan tubuhnya yang tinggi. Sebab kalau orang itu rendah, nak pergi pegang tak sesuai. Dah, dia kecil nak nakak pedal yang berat. Berapa ratus kilo tak tahu dah. Dia tu kecil dah. Pedal tu panjang. Pedal tu panjang. Pedal tu jadi tak sesuai lah. Lepas tu musuh pula tinggi. Dah. Dia kena lenggak pula. Nak libah pedal tu kena lenggak pula. Tak sesuai. Jadi orang tu dipuji dengan disebutkan tawilun nijat. Maknanya sarung pedal dia panjang. Jadi mesti kalau pedal panjang orang tu tinggi. Barulah hebat tu, barulah ada kemampuan untuk menghadapi musuh yang tentu sekali lebih tinggi, lebih besar daripada dia. Demikian difahami daripada ayat bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka. Mana dalam kurungnya nikmat dan kurniaannya luas melimpah-limpah. Tu kinayah dia tu. Mana tangan Allah sentiasa terbuka. Terbuka ni maknanya lawan pada genggam. Genggam ni tak bui. Terbuka ni mana Allah. Tak. Jadi bukan semata-mata terbuka tu. Terbuka. Kita kata tak, rumah terbuka. Dia kata rumah kita buka siapa? Buka. Tak koci. Tak. Orang tak faham lagu tu, terbuka. Maknanya rumah terbuka ada jamuan. Jamuan air raya. Tak. Itu maksud rumah terbuka. Jadi bahkan kedua tangan Allah Ta'ala ni terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, dia memberi seperti mana sebagaimana dia kehendaki. Jadi maksudnya Allah Ta'ala sentiasa bersikap pemurah, memberikan rezeki, nikmat-nikmat dia tu banyak, melimpah-limpah, luas dan melimpah-limpah banyak untuk hamba-hambanya. Ini sebagai kemurahan. Nombor 455 ni, ayat ni mari sebagai membantah kata-kata jahat orang Yahudi. Orang Yahudi kata, Allah Ta'ala menyebut tentang orang Yahudi, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Dan orang-orang Yahudi itu berkata tangan Allah terbelenggu. Maknanya bakhil, kikir. Mana terantai lah. Kalau kita kata diikat tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Allah Ta'ala kata tangan mereka lah yang terbelenggu. Mana mereka itulah yang bakhil sebenarnya. Dan mereka pula dilaknat dengan sebab apa yang mereka katakan. Mana kata-kata jahat kepada Allah Ta'ala. Bahkan kedua tangan Allah Ta'ala sentiasa terbuka. Ia belanjakan, yakni limpahkan sebagaimana ia kehendaki. Jadi maksud tangan Allah dengan memberikan kepada manusia nikmat dan kurnianya dengan luas dan melimpah-limpah. Dalam hadis pun kita baca, yadullahi mal'a, tangan Allah Ta'ala memenuhi. Maknanya ada benda-benda yang Allah Ta'ala kurniakan, berikan kepada manusia. Jadi bukan setakat terbuka, tapi ada. Ada ia hendak diberikan. Terbuka maknanya menghulu. Pada penggunaan Arab, pada penggunaan orang Arab, tangan yang luas terbuka itu kinayah kepada kepemurahan dan kedermawanan. Sifat orang itu ya tak kira. Tidak menghitung sangat. Berkira, bahasa Melayu ke apa berkira? Cewek apa? Cewek dah. Kalau orang Kelantan kata loket, ini loket. Kira dah. Ayat selepasnya, yunfiqu kaifa yasha adalah bayan. Bayan tu makna keterangan.
Dan taukid kepadanya, maknanya Allah Ta'ala memberi. Mana tangan terbuka tu maksudnya memberi. Memberi itu pula dengan ikut dia nak lah. Mana tak ada siapa boleh sekat. Tak ada siapa boleh halal Allah Ta'ala. Kedua-dua tangannya itu terbuka luas dengan memberikan. Dia memberikan harta dan kebaikan mengikut cara yang dikehendaki. Lagu mana Allah Ta'ala itu? Ikut cara dia lah. Orang tu dapat dengan cara dia hijau. Orang tu dapat dengan tawakal, dengan istighfar. Dah. Dia dapat macam-macam lah. Dia dapat harta, pusaka ke. Dia hijau, dia ambil upah. Itu cara Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada manusia. Jika dia kehendaki, dia boleh menyempitkan kepada sesiapa yang dikehendaki. Mana Allah Ta'ala boleh tidak beri. Itu maknanya tangan yang terbelenggu lawan kepada tangan yang terbuka. Terbelenggu maknanya kerekuk, bakhil. Tangan terbuka maknanya memberi dengan banyak, maknanya sifat pemurah. Jadi ayat ni dia kalau kita tengok ayat ni kan, ni ayat sifat lah, sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala satu isbat tangan, isbat tangan. Yang kedua tangan yang memberi, maknanya isbat sifat memberi, sifat pemurah. Jadi di sini Allah Ta'ala menafikan tuduhan jahat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kata tangan Allah Ta'ala terbelenggu. Mana Allah Ta'ala nafikan sifat kedekut. Dia tak ada Allah Ta'ala menafikan sifat tangan dia tu. Tak ada. Bukan ni nafi di sini, nafi bukan nafi tangan, tapi nafi bakhil. Maknanya sifat tangan tu ada. Sifat tangan tu ada. Dan disabitkan pula sifat dermawan. Dan disabitkan pula yunfiku kaifa yasha tu, dia boleh memberi kepada hamba dia tu macam-macam pemberian, dengan macam-macam cara, dan tidak ada siapa yang dapat menghalang dia. Jadi tidak kata tangan di sini ditakwil kepada sifat nikmat, sifat nikmat ataupun sifat kudrat. Kalau kita baca kitab-kitab tu, dia kata Allah Ta'ala tidak bertangan. Jadi takwil di sini takwil kepada kudrat. Tapi Imam Abu Hanifah dulu lagi dia kata wala yuqalu yadahu qudrah. Tidak boleh kita nak kata tangan Allah Ta'ala tu kudrat. Sebab sini kalau takwil kepada kudrat tak masuk. Kudrat Allah Ta'ala terbuka, tak lagi. Tak boleh takwil kepada kudrat. Takwil kudrat tu takwil Mu'tazilah. Jadi ditakwil kepada tangan. Tangan ke mana? Mana tangan tu tangan lah. Cuma sifat tangan tu kita tak tahu. Kaifiat tangan tu tidak tahu. Jadi yang dikatakan salah kata seruh kepada Allah Ta'ala, itu seruh sifat ataupun kaifiat tangan. Jadi tangan tu ada. Dan tak boleh kita nak takwil kepada kudrat di sini. Sebab tak sesuai. Sebab maksud di sini sifat memberi. Sifat menghulurkan. Lihat juga ayat 29 daripada surah Al-Isra. Maknanya penggunaan kinayah ni. Penggunaan kinayah. Kita boleh tengok juga dalam surah Al-Isra. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Maknanya kamu jangan jadi bakhil. Dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya. Mana pitih ni tak lekat. Kau kan. Tak boleh juga. Kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela. Serta tak ayah dah. Kadang-kadang tercela dan sesat tak sudah. Mana nengung. Sebab dia kata, aku nak tiru Abu Bakar. Habis tak boleh. Abu Bakar tu lain cerita. Aisyah pun dia memang tak ada petai tu habis dah pitih orang kau dia. Dah.
Sebab dia tawakal tinggi tak apa, orang-orang biasa ni tak boleh. Jangan bakhil dan jangan terlalu boros. Masuk di sini. Wala tabsutha tu maknanya jangan kalau kamu memberi dengan sehabisnya. Mana kena simpan juga. Mana kena sederhana lah. Dalam ayat Al-Furqan tu, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman ni bila mana dia membelanjakan harta dia, lam yusrifu, dia tidak boros, wa lam yaqturu, dan dia tidak kikir, tidak kedekut, tetapi tengah-tengah di antara keduanya. Sedar-sedar. Jadi ayat ni mengajarkan kepada kita sederhana. Jadi jangan kamu jadikan tangan kamu terbelenggu, maknanya bukan suruh ikat tu. Tak ada siapa hok ikat tangan tu, maksudnya keadaan tidak memberi tu seolah-olah dia ikat tangan dia. Tangan dia tak say memberi. Kalau bahasa Kelantan ni dia ada ni, jenis guna tangan ni. Tangan duduk dalam poket. Dia mari tu tangan berada poket. Mana tak siap kerja lah. Setengah kata tangan dalam poket ni tak ada bintik. Tapi kalau kita tengok orang duduk seluk poket depan kita macam nak bintik kita tu. Dah, depan kita pasal gitu. Jadi penggunaan tu dia macam-macam lah. Masuk kinayah. Ada orang kata dia tu anak tak ada dah. Dah. 2,000 lengan. 1,000 lengan. Tangan tu dia tak poh dia. Maknanya tak buat kerja gapo dah. Dulu 2,000 anak, dah ni 1,000 lengan. Mana dia tak ada duk susah lah. Jauh anak-anak kecil ni tak ada. Anak tu berdikari dah. Dia relax, boleh duduk saja. Jadi itu bahasa-bahasa kinayah. Ia ada digunakan dalam mana-mana masyarakat. Dan itu menggambarkan kehalusan perasaan. Jadi sebab itulah Quran dia ada juga ni, sebab ini melambangkan ketinggian kehalusan bahasa. Sebab benda ni dia tidak boleh sebut dengan direct. Sebab kita katalah tengok sedap ustaz ngajar, kita tanya ustaz pukul apa dah? Dah. Kita nak suruh dia berhenti, tapi takkanlah kita kata ustaz berhenti-berhentilah. Dia lebih masa dah. Kita kata pukul berapa ni? Jadi dia kena berlapik tu. Dia kena guna kinayah. Dalam Quran ni banyak kinayah ni. Penggunaan cara kinayah. Kemudian tajuk berikut ni isti'arah. Isti'arah tamthiliyah. Isti'arah ni dia isti'arah maksud dia pinjaman. Pinjaman. Asal maknanya pinjaman. I'arah memberi pinjam. Ariyah benda yang dipinjam. Isti'arah ni penggunaan bahasa secara pinjaman. Tamthiliyah ni kita menggambarkan keadaan. Dia asalnya dia dalam bahasa Arab ni bab yang kita belajar ni dia sebenarnya panggil bab balaghah. Bab balaghah, bab retorik dia panggil. Bab cara kita mengungkapkan satu makna. Kita nak sebut kat orang satu benda tu dengan tidak direct lah, macam kita kata ada bunga ke rumah. Tak. Ada bunga ke tidak rumah. Jadi masuk bunga tu ada anak belum berkahwin lagi lah maksud dia tu. Jadi pertanyaan itu dia ada maksud dia. Itu hak tu kinayah lah. Macam isti'arah ni, asal mana isti'arah kita buat isti'arah ni dia asalnya kesamaan. Kita kata benda ni sama dengan benda ni, kemudian kita buat seperti itu. Kita kata A sama dengan B, tu kita kata A B, kemudian kita pun buat A tu. Maknanya benda yang dibuat serupa tu, kita ambil ni lah. Dia sebenarnya ayat 29 daripada surah Isra ni boleh juga dibuat contoh sebagai isti'arah.
isti'arah tamthiliyah. Mana jangan jadikan tangan kamu terbelenggu seperti apa? Janganlah kamu jadikan tangan kamu yang tidak mahu memberi itu seperti tangan orang yang diikat, tak boleh buat apa-apa. Tapi terus tukar kepada tangan yang terbelenggu. Maknanya kamu ada pitih dah, tidak mahu infak, bakhil, itu seperti orang yang boleh bergerak tetapi diikat, lalu dia tidak dapat bergerak. Itu rasa ayat. Tetapi Allah Ta'ala buat bahagia tu, bahagia orang yang di rantai tu, di belenggu tu dibuat. Cuma dikatakan jangan jadikan tangan kamu terbelenggu. Maknanya kamu jangan jadi bakhil seperti orang yang diikat di rantai lalu dia tidak dapat buat apa-apa. Itu dia panggil isti'arah. Maknanya memberi gambar kepada sesuatu dengan menyebut benda tu tadi secara apa dah? Secara dengan ada persamaan pada sudut-sudut tertentu. Di sini dia kata wal isti'arah wa taswirul ma'na al-murad bi suratil mahsusah min hadzal qabil. Wa dzalika babun wasi'un fi asy'aril arab wa khutabihim. Kata dia, isti'arah tamthiliyah ni menggambarkan makna yang dikehendaki. Jadi makna ni benda, bukan benda yang boleh kita pegang. Dah, benda yang difahami. Jadi kita buat gambaran makna yang dikehendaki dengan rupa yang dapat dicerap oleh panca indera. Termasuk dalam bahagian ini, mana bahagian mutasyabih ataupun bahagian kinayah. Bahagian kinayah juga. Ini merupakan bab yang luas dalam syair dan pidato Arab. Mana kita gambarkan macam tadilah, orang bakhil itu digambarkan orang yang dibelenggu, orang yang dirantai tangan. Itu gambaran orang yang bakhil. Jadi bakhil itu kita tak nampak sifat dia tu, sebab itu ada dalam hati dia, bakhil. Cuma bila dia tidak memberi, dah. Jadi seolah-olah tangan dia tu tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak. Jadi apa bergerak tu? Tak boleh bergerak tu. Dia tak mahu memberi. Jadi tidak mahu memberi tu digambarkan ada benda yang ikat tangan dia. Jadi dibuat gambar dalam lagu tu. Jadi nak nampak orang yang bakhil tadi, dah payah. Tapi sebab itulah dia kena sebut dengan benda yang dapat dilihat. Kalau bakhil ni dah, kalau kita kat takar jering dah. Dah, harap dia luruh. Dah, dia kering atas pokok gitu. Itu panggil tangkai jering. Dah. Kalau orang Urdu ni dia kata makicus. Makicus. Makicus ni kedekut sangat kira. Dia makicus ni, maki tu lalat. Cus tu dia isap. Mana yang cerita gini, cai kan? Cai dah. Cai dia tu jatuh lalat seekor. Dia pun ambil lalat, isap. Saya kau cai dia tu. Tu dia panggil makicus. Kedekut. Kira kita semua. Padahal kalau kita omong 5 sen kira, 10 sen kira, tanya nyecu tanya 10 sen tanya. Kalau boleh boh lagu tu penat. 10 sen kira. So kita beli nasi kau dia, 10 ya, ada nyecu 10 sen. Mari 10 sen. Dia kira dah. Nasi banyak ni, air berapa-berapa, ada lebih 10 sen. Jadi benda tu, benda sifat bakhil tu mana sifat dalam tapi untuk gambarkan sifat lagu tu dia pun tunjuklah keadaan. Kalau kita fenomena alam lah, di pokok jering tu tak luruh buah dia. Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarat dengan gaya bahasa ni. Contohnya firman Allah Taala, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika, dan kerahkanlah penyokong-penyokongmu yang berkuda serta yang berjalan kaki. Yang ini untuk mengalahkan mereka.
Allah Ta'ala membuat perumpamaan syaitan dengan ketua perampok di mana dia memanggil teman-temannya dengan mengatakan, datanglah ke arah ini, masuklah melalui arah ni. Maknanya penyamu-penyamu ni, perampok-perampok ni, dia sekat tengah jalan. Dia sekat tengah jalan. Maknanya kita boleh nampak lah. Orang perampok ni, dia akan tunggu tengah jalan, kita melintasi kawasan dia tu. Kalau dalam hadis Nabi tu, pokok mana? Pokok Mudar tu. Dalam hadis Abdul Qais, Wafdu Abdul Qais, kita ni tak boleh mari pada engkau Rasulullah melainkan pada bulan Rejab. Sebab antara kita dengan Madinah ni ada Pok Mudar. Pok Mudar ni dia sekat. Dia orang kedabak. Jadi mana perampok ni dia akan tunggu situ, dia akan tunggu sini, dia akan panggil. Itu mari dah. Rombongan tu mari dah. Jadi syaitan ni, bila dia nak merampas iman kita, nak menjejaskan akidah kita, bila dia nak menjerumuskan kita dalam kesesatan. Jadi Allah Ta'ala menyebut syaitan ni macam perampok. Mana dia akan keruh habis. Maknanya syaitan hak perebek pun hak masih lagi dalam latihan kita kata dikeruh juga. Dikeruh juga untuk menyesatkan anak Adam. Jadi Allah Ta'ala macam cabarlah kepada mereka, wajlib alaihi, mukeruh habislah. Hak mana boleh keruh, tentera berkuda ke, tentera berjalan kaki ke, untuk lawan hamba-hamba aku ni. Tapi kena ingat, hamba-hamba aku yang soleh, laisa laka alaihim sultan, kamu tidak dapat menguasai mereka. Ni apa? Muka syaitan tak nampak. Kita tak nampak syaitan tu. Tapi nak suruh kita faham, Allah Ta'ala gambarkan keadaan syaitan yang nak menjejaskan iman kita ni, dia keruh habis. Hak ada kuda, hak berjalan kaki. Jadi Allah Ta'ala gambarkan seperti perampok. Perampok ni, dia tunggu habis lah. Siapa hak kecil pun terlibat juga. Hak budak-budak ingusan pun, dia ada kutip bahagia hak dia nak. Orang tua dia ada bagi hak dia kutip. Jadi syaitan lagu tu jugalah. Kalau dia tidak boleh menyesatkan kita dengan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara kecil pun dia akan buat juga kuku mana pun. Walaupun makan masa yang lama untuk sesuatu yang disesat. Nombor 457 iaitu syaitan menyerang manusia dengan semua tenteranya. Ini bukan sekadar metafora tetapi fakta. Maknanya kadang-kadang benda ni dia bukan dalam bentuk kiasan metafora lagu ni. Dia mari dalam bentuk syaitan-syaitan manusia ni. Syaitan manusia pun lagu ni juga. Banyak kali berlaku dalam sejarah bahawa pengikut syaitan telah mengerah tentera untuk memaksa orang meninggalkan agama kebenaran. Maknanya walaupun dia tidak syaitan, tapi perangai dia itu perangai syaitan juga. Dia meneruskan kerja-kerja syaitan untuk menyesatkan manusia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka dari memandang kepada keburukan dan kesikatan masa dunia yang ada di hadapan mereka. Maknanya benda-benda lagu ni lah, cinta kepada dunia ni lah yang menyebabkan mereka tak mahu beriman kepada Allah Ta'ala. Dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka, yang di pada hari kiamat. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Jadi keadaan mereka ni, tak asyik beriman kerana cinta kepada dunia, jadi seolah-olah ada sad, ada sekatan. Sad ni dinding lah, penutup. Jadi seolah-olah bila dengar ayat Allah Ta'ala tu, tak usah dengar. Macam Nabi Nuh kata, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka sumbat telinga mereka tu dengan jari, tak usah dengar. Mereka sekat. Jadi akibat daripada mereka ni engkar, tidak mahu mendengar wahyu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala buat sekatan. Jadi sekatan ni
Sekatan tu maknanya sifat dari diri mereka tu sendirilah. Keingkaran, kedegilan, rasa cukup. Kalau Yahudi tu dia kata waqalu qulubuna ghulf. Dah. Hati kami ni sudah ada penutup dah, tak sah dah. Penuh dah. Tak boleh masuk dah. Kitab kamu tu wahai Muhammad sebab penuh dah dengan ajaran-ajaran Taurat. Kemudian satu lagi dalam surah Yasin juga, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum mukmahun. Sesungguhnya kami jadikan, yakni kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkak dagu mereka, lalu menjadilah mereka terdongok. Maknanya kadang orang kafir ni tak boleh tengok kepada kebenaran, tak boleh dengar wahyu yang Allah Ta'ala, yang Nabi baca kepada mereka. Tak boleh memberi perhatian, seolah-olah orang ni bila terbelenggu kan, jadi pada dia tu duduk atas. Jadi benda bawah dia tu dia tak boleh tengok. Dah tak nampak, sekat. Maknanya hak bawah tu dia tak nampak. Jadi kedua-dua ayat ni, dalam kedua-dua ayat ni Allah Ta'ala membuat perumpamaan sikap mereka yang berpaling dan tidak mahu tadabbur ayat-ayat Allah dengan orang yang terbelenggu tangannya, mana tak boleh buat apa-apa. Atau dibina sekelilingnya tembok yang mendinding dari semua arah menyebabkan dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Satu lagi contoh gambaran ni, wadmum ilaika janahaka minar rahb, dan dakapkanlah kedua tanganmu ke dadamu ketika merasa takut, nescaya hilanglah takutmu. Maksudnya tumpukan perhatianmu, abaikan kegentaran dan keresahan fikiran. Dari nota 458 ni, wadmum janahaka. Janahaka tu asal mana janahaka ni? Sayap, janah. Jannah. Jadi Allah Ta'ala kata rapatkanlah, dakapkanlah sayap engkau. Jadi diserupakan perbuatan merapatkan tangan ke dada untuk menghilangkan rasa takut dengan perbuatan burung. Mana burung ni bila dia duduk dia tu kan, dia merapat mendakapkan sayap dia tu, mana ketika dia rasa tenang. Dia duduk dia tu dah. Tu ketika dia tenang. Tapi kalau dia bersedia untuk lompat tu, dia buka dah sikit. Itu gambaran dia. Tenang. Macam dalam surah Isra' kan, dia ada satu tu. Waqfir lahuma janahadzulli minar rahmah. Tundukkanlah sayap kehinaan kamu tu kerana sayap kepada kedua ibu bapa. Maknanya kamu jangan jalan tu mendabik dada. Gum ni. Dah buka dada. Kewak tangan. Bila jalan depan mopok, mana kena rendah ke tunduk, mana bahu ni kena tunduk bawah. Tak boleh nak buka dada. Itu pun diguna perkataan janah. Asal mana janah ni? Mana sayap. Jadi di sini kata Imam Baydawi ni, dipinjamkan keadaan. Isti'arah tu maknanya dipinjamkan keadaan burung bagi menggambarkan keadaan kamu tu untuk kamu dapat ketenangan. Jadi burung ni kalau dia takut, dia akan buka sayap dia tu untuk terbang lagi. Bila dia tenang, maka dia akan merapatkan sayap dia ke dada dia. Jadi kamu pun lagu tu lah wahai Musa. Tak tangan tu tenang kamu. Lagu mana boleh jadi tenang tu, itu asbab yang Allah Ta'ala buat lah. Kemudian sama sepertinya, mana yang termasuk di bawah perbincangan isti'arah ni, pada penggunaan pada uruf Arab, pada penggunaan uruf orang Arab, banyak kali pada ni lawak-lawak tak ada adik mana ni, iaitu yang pertama, apabila seseorang itu bermaksud untuk menjelaskan keberanian seseorang, lalu dia menunjukkan dan mengisyaratkan dengan pedang bahawa dia melibas ke arah ini dan ke arah itu, mana dia tu boleh kawal pedang gini, maknanya berani.
Maksudnya tidak lain hanya untuk menjelaskan penguasaan ke atas penduduk alam dengan sifat keberanian. Mana dia boleh menguasai bangsa-bangsa manusia ni dengan sifat berani dia. Meskipun dia semua hidupnya tidak pernah memegang pedang. Tu dia punya gambaran tu. Sebab pedang tu menggambarkan kepada keberanian. Yang kedua, atau mereka mengatakan, si fulan berkata, aku tidak melihat seorang pun di atas muka bumi yang dapat menentang aku secara satu lawan satu dan menandingi aku. Mana dia menyatakan bahawa dia berani, dia dapat boleh lawan. Dia asal mana dia ni? Kata-kata ni biasanya orang tu menyebut bahawa dia berani. Lawan satu sama satu ni biasanya dalam perang sebelum dua pasukan tu bertembung, dia ada mubarazah dipanggil. 3 orang. Maknanya seorang daripada tentera Islam, 3 orang daripada tentera Islam lawan dengan 3. Dalam peperangan Badar siapa dia tak ingat dah. Dalam peperangan Uhud tu Ali seorang. Ali lawan siapa tahu? Dia peguda. Dia panggil mubarazah. Lawan sama dulu. Lepas itulah barulah bertembung dua pasukan. Itu cara orang Arab perang. Jadi dia kata tak ada siapa boleh lawan aku. Tidak ada siapa pun yang dapat menyahut seruan aku ni. Mana aku orang hebat. Yang ketiga, atau mereka mengatakan si fulan melakukan sekian-sekian dan dia mengisyaratkan dengan ahli yang bertarung pada ketika mengalahkan pihak lawan walaupun tidak pernah terkeluar dari mulutnya kata-kata ini dan tidak pernah melakukan perbuatan ini sama sekali. Ini lain bunyi ni. Fulan itu dia buat gini-gini, dan dia mengisyaratkan keadaan orang yang bertarung satu sama satu tu. Pada ketika dia mengalahkan musuh. Mana dia ceritalah pengalaman ataupun cerita dia menceritakan keadaan perwira dia tu. Mana dia kata si fulan tu gini-gini masa dia perang. Waktu sama dia sebut. Jadi kadang-kadang dia cerita orang tu dengan satu jasa ataupun satu perbuatan tu orang pun tak buat pun, tapi dia boleh sebut lagu tu. Dia panggil gapo, hyperbola ke gapo. Maknanya dia menggambarkan dengan lebih-lebih. Hak sebenarnya tidak lagu tu. Cerita apa? Dia akak lebih-lebih lah. Membukitkan busuk. Cerita lebih-lebih. Pada kawan tu tak ada mana. Tapi dia nak sebut bahawa orang tu hebat. Hebat. Syiah ada juga buah ni. Dia kata Sayyidina Ali ni masa peperangan Khaybar tu, Sayyidina Ali pergi ke kota Khaybar tu, dia pun senjuh. Pintu kota Khaybar tu dia senjuh ambil, tu dia buat sebagai perisai dia. Dia punya cerita tu. Dia punya cerita dia tu lebih-lebih. Gak pintu kota ni besar. Berat. Jadi tak menasabah tu cerita tu, biar pada-pada lah. Yang keempat, atau mereka mengatakan si fulan mencekikku dan mengeluarkan makanan dari mulutku. Mana dia tu cekik aku. Ada dia kata dia cekik aku. Mana dia tu menyekat aku, mengganggu aku. Itu maksud dia. Maksudnya si fulan itu menyakitinya. Semua ni gambaran-gambaran yang dibuat dengan menyatakan rupa yang dapat dicerap oleh panca indera. Jadi benda semua ni dia menggambarkan macam tadi dah. Dia tekan aku. Dia tekan. Kita pun guna tak? Dia tekan kita. Supaya lulus projek, tekan kita. Jadi dia tekan lagu mana? Tekan di kepala kau, tekan mana? Maknanya kata-kata dia tu. Tekan. Tekan gini, tekan dah. Tapi kita guna ni.
Maknanya kita kata Islam menekankan kebersihan kau. Jadi tekan lagu mana? Maknanya sentiasa memperingatkan. Dia banyak dah guna benda-benda dalam penggunaan kita, menitik beratkan. Tak, titik berat. Titik ni halus. Tak, tapi dia kata berat. Ini bahasa-bahasa lah. Bahasa-bahasa berlapik, bahasa-bahasa kiasan. Jadi kepada orang yang tak faham, tidak ahli bahasa, jadi bagi mereka ni mengelirukan. Sama-sama, tak jelas makna. Tetapi bagi ahli bahasa, orang yang pada ketika Al-Quran tu diturunkan, dia boleh faham. Kita orang sampai kemudian ni, oleh kerana tidak Arab yang asli, tidak mempelajari bahasa Arab dengan cara yang tepat, cara yang betul, maka ayat-ayat Al-Quran ni kalau ada dengan gaya bahasa begini, maka itu menyebabkan kita tidak dapat memahami. Maka sebab itulah Imam Waliullah menyebut pada kita beberapa bahagian daripada ilmu balaghah ni perlu dipelajari. Jadi seperti mana bab-bab suruh pada ni lah, Imam Waliullah ni sekadar menyebut pada kita contoh. Kalau nak kutip tu banyak. Dari surah Baqarah sahaja pun berapa dah ayat-ayat yang mengandungi kinayah dan juga isti'arah ni. Wallahu a'lam.